Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Hamdan. Nombor kad matrik saya ialah 15 DPM 21S1033. Hari ini saya hendak menerangkan tentang 9 taktik influence yang boleh digunakan dalam sesebuah organisasi. Yang pertama ialah silent authority, iaitu pengaruh seorang pemilik atau pengurus dalam organisasi yang berada pada peringkat atasan dapat mempengaruhi orang bawahannya dengan hanya kehadirannya sahaja. Taktik ini boleh dijadikan seorang pengurus tidak perlu memberikan banyak arahan kerana beliau percaya orang bawahannya sudah mengetahui peranan masing-masing yang perlu dibuat. Sebagai contoh ialah seorang profesor yang diakui dalam bidang akademik tertentu memiliki silent authority di antara mahasiswa dan rakan sejawatnya. Meskipun ia mungkin tidak perlu mengatakan banyak hal, kehadirannya sahaja dan wawasannya sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Masalah assertiveness, iaitu taktik desakan melalui ketegasan dengan kuasa yang sah untuk mempengaruhi orang lain dengan sesuatu tujuan. Pemohon akan sentiasa mengingatkan orang bawahannya tentang kewajipannya secara kerap dan memeriksa kerja mereka apabila menghadapi dan menggunakan ancaman sekatan untuk memaksa pemantauan di kalangan orang bawahannya sekiranya gagal mematuhi piawaian yang mengakibatkan hukuman. Sebagai contoh adalah seorang bos mendesak pekerjanya untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan secara berkala. Sekiranya pekerja tersebut tidak dapat menyelesaikan, pemberi suruhan boleh mengingatkan kembali tugasannya sehingga selesai. Selain itu, influence taktik adalah persuasion, iaitu pujukan merujuk kepada proses mempengaruhi dan meyakinkan atau memanipulasi seseorang serta kumpulan untuk menerima idea yang pendapat tindakan tertentu. Matlamat ini adalah untuk mengubah sikap, kepercayaan atau tingkah laku seseorang melalui penggunaan hujah, bukti, logik, emosi atau strategi lain. Sebagai contohnya adalah disebabkan prestasi syarikat yang baik, hasil kerja keras semua ahli organisasi, semua pekerja di sebuah syarikat meminta kepada pihak atasan untuk memberikan mereka bonus tahunan agar mereka boleh berbelanja pada menjelang hari raya tidak lama lagi. Yang terakhir adalah coalition formation, iaitu mendapatkan bantuan atau sokongan orang luar kerana tidak mencukupi mempengaruhi orang lain dan membentuk satu kumpulan yang mempunyai matlamat yang sama. Sebagai contoh ialah Ahmad menyedari bahawa tempat kerjanya adalah tempat penjualan dadah. Oleh itu, beliau mengajak orang ramai untuk melaporkan kesalahan itu kepada pihak berwajib. Seterusnya adalah integration, iaitu strategi tingkah laku yang digunakan seseorang untuk mendapatkan simpati, persetujuan atau sokongan daripada orang lain dengan mengembirakan atau memuji mereka. Tujuan utama penghormatan adalah untuk membina hubungan yang baik demi memperolehi faedah peribadi atau pengaruh online untuk mencapai matlamat tertentu. Sebagai contoh ialah Nilam sebagai seorang pekerja di dalam sebuah syarikat. Beliau sering memberikan sanjungan kepada ketuanya agar mendapat pertolongan untuk dinaikkan pangkat pada lebih lagi tinggi. Seterusnya adalah inspirational appeal yang dapat digunakan dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan menggunakan pesanan yang menginspirasikan mereka. Tujuan dari ekspresi appeal ini adalah untuk menggerakkan perasaan dan emosi individu serta menginspirasikan mereka untuk mengambil tindakan serta mendukungkan sesuatu tujuan demi perubahan. Sebagai contoh adalah seorang pemimpin yang memberikan pesanan berbentuk motivasi kepada seluruh ahli organisasi untuk memotivasikan mereka dalam mencapai tujuan bersama, iaitu peranan tersebut mungkin memfokuskan pada kekuatan dan kemampuan bersama dengan menekankan nilai-nilai seperti sentiasa bersemangat demi melakukan kerja bagi mencapai matlamat organisasi. Seterusnya adalah consultation, iaitu merupakan taktik bagi membimbing dan membantu seseorang atau kumpulan
tentang cara membuat keputusan berdasarkan perkara yang telah dilakukan. Sebagai contoh, Fatimah ialah seorang pekerja yang berpengalaman di sebuah syarikat. Beliau diarahkan untuk membimbing seorang pekerja baru tentang kerja yang perlu dibuat secara tepat dan terperinci. Selain itu ialah exchange tactic, merupakan strategi pengaruh dengan memberikan ganjaran yang berharga dengan faedah atau nikmat bersama sebagai pertukaran mengikut permintaan. Sebagai contoh ialah pihak atasan berjanji kepada sesiapa sahaja mencapai target jualan bulanan yang telah ditetapkan akan mendapat ganjaran yang lumayan, iaitu pakej percutian 3 hari 2 malam di Bali, Indonesia. Seterusnya adalah inspirational appeal yang dapat digunakan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk menggunakan pesanan yang mengaspirasikan mereka. Tujuan daripada aspirational appeal adalah untuk menggerakkan perasaan dan emosi individu dan menginspirasikan mereka untuk mengambil tindakan atau mendukung sesuatu tujuan serta perubahan. Sebagai contohnya ialah seorang pemimpin yang memberikan pesanan berbentuk motivasi kepada seluruh ahli organisasi untuk memotivasikan mereka dalam mencapai tujuan bersama. Pesanan tersebut mungkin berfokus kepada kekuatan dan kemampuan bersama dengan menekankan nilai-nilai seperti sentiasa bersemangat untuk melakukan kerja demi mencapai matlamat organisasi bersama.